Maka itu paling banyak. Itu yang Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala sebut pada kelebihan orang infak. Infak fi sabilillah. Buat masjid, buat mana-mana, sedekah ke mana-mana sekalipun, masuklah bagai infak ke semuanya. Jadi maknanya amalan kebajikan yang dilakukan oleh manusia, anak Adam, digandakan paling kurang gandaan dianya 10. Gandaan yang paling tingginya 700. Tapi adalah seperti sembahyang Jumaat diganda sampai 27. Ada juga maknanya paling kurangnya dia tak rendah daripada 10, tak kurang daripada 10, tak lebih pada 700. Itu amalan yang dilakukan oleh manusia. Malaikat puasa. Malaikat puasa, maka bahawasanya puasa itu bagiku, bagi Allah Ta'ala. Mana puasa tu kerana Allah. Sebab puasa ialah suatu amalan yang kita, antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Ya tak seperti kita solat. Kalau kita solat, orang lain pun boleh tahu kata kita bersolat. Sebab kita mengejarkan solat tu ada cara buat yang tertentu. Kena berdiri, kena merokok, kena aktidal dan sebagainya. Maka kalau orang tengok kita berdiri, rokok, aktidal, orang tahulah katanya kita ni solat. Tetapi amalan puasa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidaknya kita tengok macam biasa aja. Nah, kerja macam kita juga, berjalan ke sana ke sini pun macam kita juga, tapi dia di dalam ibadat. Jadi mana orang lain tak nampak tengok. Tak tahu, kalau tak tanya, kalau tak tahu, kalau tak tanya dia tak tahulah kata dia beribadat dengan ibadat puasa ke tidak. Malaikat bulan Ramadan tahu sebab kesemuanya, tapi kalau puasa sunat kita tak tahu kata dia tu dalam ibadat puasa ke tidak. Jadi maknanya amalan puasa tu kerana Allah Ta'ala betul-betul, tak ada kerana lain. Dia tak ada sifat menunjuk kepada yang lain tu, tidak ada sebab dia tak zahir. Malaikat puasa, maka bahawasanya puasa tu bagi Allah, mana Allah Ta'ala membalaskan dengan sebab amalan puasa tu ialah amalan yang antara kita dengan manusia, dengan Allah Ta'ala saja. Jadi bentuk ikhlas tu, ibadat puasa lah lebih bentuk ikhlas daripada ibadat yang lain. Sebab orang lain tak nampak tengok. Dan lagi pulanya amalan puasa itu dibangsakan kepada Allah. Jadi seolah katanya kita puasa dibandingkan katanya puasa Allah. Nak memuliakan puasa. Dan aku balas dengan dia. Dan aku balas dengan dia. Dan Allah Ta'ala membalas dengan dia. Dan aku membalas dengan dia. Maknanya Allah Ta'ala katanya amalan puasa aku sendiri hendak membalaskan akan amalan puasa itu. Tapi memanglah amalan mana-mana pun Allah Ta'ala saja yang membalas. Yang lain daripada Allah Ta'ala tak boleh nak memberi pahala, nak membalaskan balasan baik kepada orang yang buat amalan ibadat yang soleh itu. Tak ada siapa yang boleh membalas, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kesemuanya. Tetapi untuk nak menzahirkan kebesaran puasa, untuk nak menzahirkan kebesaran puasa, maka Allah Ta'ala mengaku sendiri, kata aku sendiri membalaskan akan amalan puasa itu. Ini bukan maksud katanya amalan yang lain pada puasa Allah Ta'ala wakil kepada orang lain untuk membalas, bukan dia begitu. Semuanya Allah Ta'ala beri balasan ke semua amalan mana-mana sekalipun, tetapi puasa Allah Ta'ala zahir kata dia yang membalas. Dia cerita kata dia hendak membalas. Itu nak merupakan, nak menggambarkan akan kebesaran puasa. Untuk nak gambarkan kebesaran puasa. Kalau tidaknya amalan mana-mana pun Allah Ta'ala semuanya yang membalas. Tapi di sini zahir Allah Ta'ala menjelas kata dia akan membalas. Mana nak menunjuk kata puasa itu kelebihan dia tu besar sangat. Dan aku membalas dengan dia.
Jadi Allah Ta'ala membalas dengan dia dengan amalan puasa, maknanya balas serta digandakan lebih banyak daripada 700 amalan tadi. 700 gandaan tadi. Jadi pendek katanya amalan kebajikan yang diamalkan oleh manusia itu paling kurang gandaannya 10. Yang paling tingginya 700. Itu tak kira dengan puasa. Mana amalan lain daripada puasa itu setinggi-tingginya 700 amal, 700 gandaan. Tetapi amalan puasa gandaan dianya boleh jadi lebih banyak daripada 700 lagi gandaan dia. Yang kata setinggi-tinggi 700 itu tak kira dengan puasa. Tak kira sekali dengan puasa. Mana yang lain daripada puasa. Surah Al-Baqarah ayat 261. Terima kasih. Amalan apa dia? Amalan puasa boleh jadi digandakan lebih banyak daripada 700. Sebab apa begitu? Sebab ini bersandar kepada satu ayat. Saya tak ingat surah mana, ayat mana. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, ada hubung kait dengan ayat ni. Sebab katanya amalan puasa dibalas oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala menggandakan amalan puasa itu lebih banyak daripada 700 gandaan. Seperti katanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, dan sesungguhnya disepenuhkan akan orang-orang yang sabar diberi pahala, ajrahum akan pahala mereka itu, akan pahala orang sabar bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Tak boleh kita nak kira berapa banyak. Lepas tu di dalam ayat ni dia katanya disepenuhkan, dibagikan akan pahala dengan tidak ada kiraan kepada orang yang sabar. Tetapi orang yang sabar, apakah sakutan dengan orang yang puasanya? Sebabnya orang puasa, orang yang penting nak jadi puasanya ialah sabar. Sebab yang pentingnya untuk nak jadi sepenuh puasanya ialah sabar. Sabar daripada kelaparan, sabar daripada kedahgaan, sabar daripada lapar, sabar daripada dahaga, sabar daripada segala perkara yang diingini oleh nafsu-nafsu. Jadi banyak kita duduk dalam puasa, makna kita duduk dalam sabar. Sepanjang hari kita puasa, sepanjang itulah kita duduk dalam sabar. Maka di dalam ibadat puasa ada kesabaran. Maka munasabahnya sama. Maknanya orang puasa masuk dalam orang yang sabar. Orang yang bersifat dengan sifat sabar, orang yang duduk dalam menahankan diri daripada kesusahan, lapar dan dahaga dan keinginan nafsu, tarikan nafsu. Maka pahala dianya tanpa hisab, tidak dikira-kirakan berapa banyak. Maknanya boleh jadi banyak daripada 700 gandaan. Begitu. Itu kata setengah ulama begitulah. Itu terhubung kait, mana aku balas dengan dia lebih banyak daripada 700 tu, sebagaimana ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu saya tak ingat surah mana, ayat mana tak ingat. Adapun ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum itu tak salahnya dalam surah Baqarah ayat 261. Begitu dia. Ya. Jadi pada katanya amalan puasa tak kiralah puasa itu puasa sunat, artinya puasa wajib. Yang kita bercakap sekarangnya semata-mata amalan puasa. Sama saja puasa yang wajib, sama saja puasa yang sunat. Bahasannya sama. Bab kelebihan. Kenapa
tadi dia katanya malaikat ibadat puasa Allah Ta'ala sendiri nak membalas, maknanya nak membesarkan puasa Allah Ta'ala Muzahir kata dia akan membalas dan digandakan amalan puasa itu lebih banyak daripada 700 gandaan. Kenapa begitu? Sebab apakah boleh katanya amalan puasa itu dikatakan amalan puasa itu digandakan boleh banyak daripada 700 gandaan? Sebabnya meninggal ia ini sebagai sebab, sebagai ilat bagi digandakan amalan puasa itu lebih banyak daripada 700 gandaan. Kenapa? Kerananya meninggal ia yang puasa itu akan keinginannya, yakni keinginan nafsu. Karena dia tu pantang, karena dia tu meninggal akan keinginan nafsu, sebab dia tu menahankan diri daripada melakukan ikut keinginan nafsu dia. Apa yang dia ingin oleh nafsu dia, dia menahankan semuanya. Dia pantang semuanya, dia tinggal semuanya, dia tak mengikut apa yang ditarik oleh nafsunya. Dan makanannya. Dan kerana dia meninggalkan makanan, dikarenakan makanan benda yang masuk ke dalam mulut kita. Masuk juga minuman. Bukan tertentu dengan makanan saja. Benda yang kita masuk dalam mulut telan turun lah. Mudah katanya begitu. Sebab tu maksud dengan makan tu masuk juga makanan dan minuman. Benda yang masuk dalam mulut kita lah. Jadi balasan yang begitu tadi besar, kelebihan puasa, banyak kelebihan dianya kerana apa? Kerana dia ni sanggup meninggal, kerana orang puasa ini orang yang sanggup meninggal akan hawa nafsu dia, keinginan nafsu dia kerana Allah. Dan dia sanggup tak makan kerana Allah. Dan dia sanggup tak minum kerana Allah. Dan dia sanggup meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasanya. Dia sanggup meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa pada zahir dan yang membatalkan pahala amalan puasa. Maksiat yang lain pun dia pantangkan semuanya. Sebab itulah jadi maknanya dia puasa ni betul-betul kerana Allah. Kalau tak kerana Allah, dia tak puasa. Sebab apa? Sebab dia amalan yang betul kita dengan dia. Dia tak ada nak jadi menunjuk ria kepada yang lain tu, dia tak mungkin. Tapi boleh jadi. Tapi nak katanya, tak semacam ibadat sedekah boleh jadinya orang tu depan orang dia sedekah. Belakang dia tak untuk nak menunjuk kata dia tu orang yang murah hati, orang yang kaya. Jadi maknanya ibadat yang lain ada juga mudah sangat nak jadi ria. Tetapi ibadat puasa payah sikit nak jadi ria. Sebab apa? Sebab dia ni kerana Allah. Kalau tidaknya, kalau kita katanya, kalau dia nak bohong pun kata saya puasa, tetapi balik ke rumah senyap-senyap dia makan, dia minum. Masuk bilik air, walaupun di depan orang lain dia tak minum, tapi masuk dalam bilik air kemasan boleh nak curi minum. Tetapi dia sanggup tinggal makanan, sanggup tak makan, sanggup tak minum, sanggup tak buat apa yang diingini oleh nafsunya kerana Allah. Walaupun duduk seorang-seorang diri dia pun dia tak makan. Tetapi kalau orang yang tipu-tipu seperti orang munafik, kalau duduk seorang dianya, dia apa? Dia tak sembahyang. Depan orang ya dia sembahyang. Kalau seorang-seorang dia tak sembahyang. Tetapi orang puasa, kalau nak jadi puasa dia seorang diri pun dia tak makan. Tak ada siapa tahu pun dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat akan apa yang diingini oleh nafsunya. Maka dia tu meninggal akan segala keinginan nafsu dia, tinggal akan makan, minum dan lain-lain lagi daripada perkara yang membatalkan puasanya. Kerana Allah. Mana sebab Allah suruh, kerana Allah. Sebab tu dia meninggalkan perkara yang tadi. Mana betul-betul kerana Allah. Besarnya keikhlasan kita kepada Allah apabila kita puasa. Sebab itulah besarnya ibadat puasa dan banyaknya pahala, banyaknya ganaan pahala puasa. Orang yang puasa itu, ini masalah lain pula. Orang yang puasa itu dua kesukaan. Mana ada bagi orang yang puasa itu dua kesukaan.
Ada bagi orang yang berpuasa itu ada dua kesukaan, ada dua keserenakan. Ada serenuk, suka serenuk, sebab dalam bahasa Arab katanya apa dia? Farhatan. Dua kesukaan, dua keserenakan. Satu kesukaan tak kala berbuka. Satu kesukaannya ialah apabila dia tu berbuka puasa. Kenapa dia dapat kesukaan ketika dia berbuka puasa? Maklumnya ketika dia dapat berbuka puasa, dia boleh buat apa yang dilarang pada masa dia puasa. Seperti dilarangkan makan, dia boleh makan. Dilarangkan minum, dia boleh minum. Dan lain-lain lagi daripada perkara yang dilarang dia buat ketika dia berpuasa. Apabila sampai masuk waktu maghrib, dia boleh buat apa yang dilarang pada ketika dia puasa. Itu dapat satu kesukaan. Dan juga ketika berbuka puasa itu dengan secara zahir dia dapat makan, yang mana belum pada ni dia tak boleh nak makan, dia dapat minum, belum pada ni dia tak dapat nak minum, dan lain-lain lagi. Itu dengan secara zahir. Dan juga kesukaan tak kala dia berbuka, dia rasa suka hati dia nya kerana ibadat puasa dia nya dah sepenuh. Berjaya. Berjaya maknanya semenjak pagi tadi lagi dia duk menahan inginlah lapar-laparlah nak makan. Inginlah kepada makanan, tapi dia menahan juga sehingga sampai maghrib, berjayalah puasa dia. Jadi maknanya satu kejayaan bagi dia. Hari ini berjaya kita berpuasa. Yang mana beramai manusia tak puasa, lebih lagi puasa sunat, orang lain tak puasa, kita puasa. Maka dapat menjayakan ibadat puasa pada hari ini. Itu satu kesukaan. Kesukaan kita dapat mempenuhkan puasa pada hari yang kita puasa itu. Dan juga sepenuh tu dengan maknanya kita dapat menahan sampai maghrib, dan dapat mempenuhkan puasa dengan sebab dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tidak ada dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala, tentulah puasa kita pada hari ini tak dapat kesempurnaan. Boleh jadi nak buka sampai waktu panas-panas tengah hari, kita boleh jadi kita nak buka. Sebab apa? Sebab tidak ada pertolongan daripada Allah. Maka kita suka hatilah kita dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala untuk mensempurnakan puasa pada itu hari. Itu satu kesukaan yang dia dapat pada ketika dia berbuka. Jadi mana kesukaan itu sebab boleh makan, boleh minum yang mana dilarang, dan dapat mempenuhkan ibadat puasa pada hari itu. Berjaya. Berjaya pada kerjaan itu satu kesukaan. Kita berjaya, lebih-lebih lagi berjaya dengan keadaan sepenuh pula. Itu lagi kesukaan. Memang kita manusia memang apa kerjaan yang kita buat dengan secara sepenuh, kesukaan tu ada di atas. Kesukaan dengan sebab sepenuh dia tu, itu adalah. Itu kesukaan yang dapat ketika dia berbuka. Dan satu kesukaan tak kala berjumpa Tuhan. Dan satu kesukaan satu laginya ialah ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pada hari apabila dia mati dalam kubur, dalam hari kiamat, dia akan dapat balasan yang sempurna, dapat balasan yang banyak, yang sepenuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disambutkan dia sebagai sambutan yang elok, dibalaskan dia sebagai balasan yang sempurna. Itu kesukaan yang besar lagi pada kesukaan pada dunia. Dan senyap bau mulutnya, mulut orang puasa. Bau mulut, bahasa Arab khaluf. Bahasa Arab mana khaluf, mana bau mulut.
mana berubah bauan mulutnya. Berubah bauan mulutnya. Pagi tadi belum nak solat subuh tadi kita dah gosok gigi, kita dah bersihkan mulut kita. Tetapi apabila sampai masa lama-lamanya mulut kita berubah bauannya. Jadi maksudnya khaluf, maksudnya berubah bauan mulut dengan kerana tak lama tidak makan, lama tidak minum. Dengan sebab kelamaan tidak minum, kelamaan tidak makan, maka timbullah perubahan bau mulut. Dikatakan khaluf. Mana khaluf tu maknanya bau busuk di mulut lah. Berubah bau di mulut dengan sebab lama tak makan, lama tak minum. Sebab kita tu sebab itulah kalau kita ada tengok ke dalam kitab fiqh bahwasanya hadis ini mana bau mulut orang puasa tu lebih baik daripada kasturi, itu disebutkan dalam kitab fiqh pada bab puasanya ialah hukum makruh kita berkumur apabila gelincir matahari. Apa makna sebelah pagi tak makruh kita berkumur. Tetapi apabila masuk zuhur, apabila gelincir matahari sampai ke maghrib, dimakruhkan akan kita berkumur. Apa maksud makruh? Mana dilarang sebagai larang makruh kita berkumur. Supaya menghasilkan khuluf tadi. Kalau kita berkumur, mana habislah sifat khuluf, sifat bau mulut tadi tu. Sebab tu dilarang kita berkumur. Maknanya biarkan mulut kita tu dalam keadaan berubah baunya. Untuk nak dapat kelebihan begininya. Sebab itulah dalam kitab fiqh dia katanya apabila gelincir matahari kita dalam keadaan puasa, makruh kita berkumur dan bersugi. Makruh kita berkumur, makruh kita bersugi walaupun duduk nak solat sekalipun. Makruh kita berkumur dan makruh kita bersugi. Walaupun kita nak solat sekalipun, makruh juga. Sebab itulah dilarang, mana makruh-makruh ni setengah pada perkara yang dilarang, cumanya larang tak sampai setakat haram, larang sakatan makruh. Sebab itulah ulama katanya kalau kita berpuasa, kita di dalam keadaan puasa, kita berkumur. Padahal waktunya sudah gelincir matahari. Sudah masuk zuhur. Sebab zuhur tu masuk pada gelincir matahari. Apabila gelincir matahari, dilarangkan kita berkumur sebagai larangan makruh. Sebab itulah siapa-siapa yang puasa, lepas tu dia berkumur pada masa petang, pada waktu petang, maka air yang berkumur itu termasuk ke dalam leher, maka puasa itu batal. Maka puasa dia tu batal. Sebab apa? Sebab dilarangkan berkumur. Sepatutnya walaupun larang makruh, janganlah buat. Tetapi kalau dia buat juga, sekiranya dia berkumur, dia pusing-pusingkan air, dia mengidarkan air dalam mulut dia kuat, maka air itu terlacar masuk dalam leher dia, maka puasa dia tu batal. Sebab apa? Sebab terjadi daripada dilarang. Apabila dilarang, walaupun larang makruh, janganlah buat. Maka melanggar akal larangan itu menyebabkan jadi walaupun kita tak sengaja sekalipun untuk nak mengecik air masuk dalam leher itu sekalipun, tetapi berkumur itu dah dilarang. Sepatutnya dilarang, jangan membuat. Jangan cuba nak buat. Sekiranya kalau siapa pergi buat juga, maka menyebabkan air itu terlacar masuk dalam leher dia, masuk ke dalam sebelah dalam dianya, maka puasa dia itu batal. Walaupun puasa wajib sekalipun. Sebab dia ada pun kalau belum pada gelincir matahari sebelah pagi tak dilarang lagi kita berkumur. Tak dilarang lagi. Tak dilarang sebagai larang makruh lagi. Itu sekiranya kalau kita berkumur, sebab kita nak solat, kita ambil wuduk, kita berkumur tapi belum pada gelincir matahari. Sekiranya air berkumur itu terlacar masuk dalam leher di dalamnya, maka itu tak membatalkan tak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab berkumur belum dilarang. Dan sungguhnya bau mulutnya orang puasa terlebih baik
terlebih baik pada Allah, yakni di sisi Allah, daripada kasturi. Terlebih baik daripada bau kasturi. Ini berhajat pada faham betul-betul. Kita kena faham jadi betul sikit fahaman kita, sebab katanya bau mulut, bau kita kena dapat kalau kita manusia dapat dengan pehidu. Pehidu kitanya ada di hidung. Tetapi bau mulut dia kata terlebih baik daripada bau kasturi. Kita maklum kasturi itu bau harum. Bau mulut orang yang puasa itu dengan sebab lama tak makan tak minum, baunya busuk. Tetapi dia kata lebih baik daripada bau kasturi yang harum itu. Maka Allah Ta'ala dapat cium ke? Itu mustahil. Dapat hidu ke? Maka itu mustahil. Sebab tu maknanya lebih baik kalau mengikut pendapatan setengah ulama, setengah daripadanya Imam Nawawi, dia katanya kita disuruhkan kita pakai jenis-jenis bauan, jenis-jenis benda yang bau harum, bau wangi ketika kita hendak berhimpun di tempat ramai-ramai. Apabila kita nak datang ke tempat yang berhimpun manusia beramai-ramai seperti tempat jemaat, tempat berjamaah, tempat zikir, tempat belajar kemasalan, sunat kita memakai akan jenis benda yang wangi-wangi, yang bau harum, seperti kasturi dan lain-lain lagi. Maka pahala orang puasa dapat banyak daripada pahala orang pakai minyak kasturi untuk nak pergi kepada tempat perhimpunan manusia. Dia kata begitu. Maknanya itu mana lebih baik pada Allah daripada bau kasturi. Mana kita pakai minyak bau, kita pakai bau-bauan yang harum untuk nak pergi kepada, apabila kita hendak pergi kepada tempat perhimpunan manusia ramai, memanglah sunat. Tetapi ibadat puasa, walaupun puasa sunat itu sekalipun, lebih banyak pahala daripada pahala pakai benda bauan untuk nak pergi pada tempat perhimpunan manusia. Itu setengah daripada pendapatan huraian ulama yang dihuraikan. Setengah padanya Imam Nawawi setuju begitu. Dia hurainya begitu. Tapi setengahnya dia hurai begini. Huraian maksudnya begini. Dia kita nisbah adat kitanya, apa bauan yang kita suka, yang kita amat suka, ialah bau kasturi. Manusia sangat setuju dengan bau kasturi. Manusia sangat suka kepada bau kasturi. Dengan sebab bau kasturi itu pun saya pun tak pernah tahu juga, tak pernah rasa juga. Tapi bau kasturi itu termasyhur katanya tidak ada dah benda lain yang lebih harum daripada bauan kasturi. Masyhur di sisi orang Arabnya bahwasanya tidak ada benda lain yang terlebih harum daripada harum yang ada pada kasturi. Maka kasturi nisbah kita manusia adalah perkara yang terlebih harum. Apabila perkara yang terlebih harum terlebih disukai kepada kita. Terlebih disukai kepada kita. Sebab tu orang-orang yang mempunyai kemampuan nisbah harta ni, dia sanggup beli walaupun harga mahal sekalipun. Kasturi walaupun harga begitu mahal sekalipun, dia sanggup beli. Sebab apa? Sebab perkara ni disukai oleh manusia. Sebab tidak ada dah benda yang lain lebih harum daripada kasturi. Itu kalau nak bandingnya di sisi kita manusia. Maka jadi maknanya di sisi kita manusia, bau kasturi itulah bau yang tinggi hargaannya. Tinggi kesukaan kita kepada dia. Maka tetapi kalau nak banding di sisi Allah Ta'ala, maknanya ibadat puasa, dengan sebab dia puasa itulah jadi berubah bau mulutnya. Maknanya ibadat puasa itu lebih disukai daripada kita suka kepada kasturi. Maknanya Allah Ta'ala lebih suka kepada
ibadat puasa lebih banyak sukaan dianya daripada kita manusia suka kepada kasturi. Memanglah kita manusia sangat suka kepada kasturi. Mahal pun kita sanggup beli. Sebab suka sangat kepada kasturi. Sebab dia sangat harum bau dia. Tapi kalau nak banding, Allah Ta'ala sangat suka lagi kepada puasa lebih tinggi daripada kita suka kepada bauan kasturi. Maknanya gitu. Maknanya balasan ibadat puasa tu besar. Harga tinggi. Kita kasturi harga tinggi di sisi kita manusia. Hargaan nilaian dianya harga tinggi, sanyungan tinggi pada kita manusia. Maknanya puasa itu, ibadat puasa itu sanyungan tinggi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Besar di sisi Allah Taala. Sebagaimana kita katanya bau kasturi itu besar, mahal di sisi kita, maka balasan puasa tu banyak pada tu lagi, besar pada itu lagi. Itu maksudnya begitu. Itu setengah ulama je hurainya begitu. Jadi maknanya bukan maksudnya Allah Ta'ala suka bau mulut lebih suka daripada bau kasturi, itu bukan dia maksudnya begitu. Sebab itu perkara itu mustahil. Sebab tu kalau nak pakai makna bau betul-betulnya, setengah ulama dia kata ada juga pakai makna bau kasturi terlebih disukai daripada bau mulut orang puasa. Apa? Bau mulut orang puasa terlebih disukai daripada bau kasturi. Tetapi bukan Allah, malaikat. Maknanya, dia katanya, mana pada Allah, ia kena takdir di situ. Terlebih baik pada Allah, yakni di sisi malaikat Allah. Itu yang ketiga. Kata bau mulut orang puasa lebih harum daripada bau kasturi. Pada Allah ini, di sisi malaikat Allah. Malaikat boleh dapat bau. Tak mustahil dapat bau di malaikat. Mana kalau dapat bau, bau mulut tu lebih harum daripada bau kasturi. Di sisi malaikat Allah. Bukan Allah. Ada setengah je tafsirnya begitu. Tapi kalau kata pada Allah, di sisi Allah, mesti kena menanggung katanya, pahala yang diberi dengan sebab puasa itu lebih banyak daripada pahala memakai minyak kasturi, mengikut huraian Imam Nawawi. Artinya besar puasa itu lebih besar daripada besar puasa di sisi Allah Ta'ala lebih besar daripada kasturi di sisi kita manusia. Sanyungan kita kepada kasturi tak boleh nak lawan, tak boleh nak banding dengan Allah Ta'ala mensanjungkan akan puasa kita. Membalas baik akan puasa kita. Itulah maksudnya. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa Ramadan kerana beriman. Ini hadis yang lain pula. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa Ramadan. Dia di sini dia kata puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Dia ada setengah ulama dia katanya makruh. Kita panggil Ramadan saja tu, sebut Ramadan, panggil Ramadan saja tu makruh. Tak makruh kita panggil Ramadan saja. Nak bagi tak makruh, kena kata bulan Ramadan. Kalau bahasa Arab tak boleh kata Ramadan, kena kata Syahrul Ramadan. Kalau kata Ramadan saja, makruh. Kalau kata Ramadan saja, makruh. Mesti kena sebut bulan di depan. Mesti kena sebut bulan di depan. Syahrul Ramadan kalau bahasa Arab, kalau bahasa Melayu bulan, kena sebut bulan barulah itu tidak makruhnya. Jadi kalau kata Ramadan saja tu makruh. Itu setengah ulama. Tetapi yang sahihnya, itu pendapat yang sahihnya bahwasanya tidak makruh. Dalil ni tengok dalam hadis katanya puasa Ramadan. Tengok dalil sini kata puasa Ramadan, dia tidak kata puasa bulan Ramadan. Sebab
Ramadan tu asal maknanya apa dia? Apa makna panas? Panas waktu musim panas. Panas cahaya matahari musim panas. Mana puasa Ramadan maknanya yang panas. Panas seperti panas tengah hari. Bukan panas api. Kalau panas di api itu har. Ini panas seperti panas cahaya matahari pada waktu tengah hari, itu panggil Ramadan. Sebab tu jadi mana kalau kata Ramadan tu tilik kepada makna dia tu kurang comel. Sebab tu dimakruh kata Ramadan pada setengah ulama. Tapi itu mazhab yang sahihnya tak makruh. Dalilnya tengok hadis tak ada sebut kata syahru. Puasa Ramadan. Hadis ni tak ada kata puasa syahru Ramadan. Tapi untuk kita tahulah katanya setengah tu tak suka kepada kata Ramadan saja. Sebab tu nak bagi lepas semuanya, kita kata puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nisbah bagi kita umat, katanya bulan Ramadan. Ini hadis tak apalah ketentuan bagi Nabi. Nabi boleh nak kata, kita tak boleh nak kata. Itu mengikut setengah ulama. Tapi yang sahihnya tak makruh. Boleh kita nak kata Ramadan saja pun boleh. Datang Ramadan. Apabila kedatangan bulan Ramadan, dah masuk Ramadan, dah sampai Ramadan, boleh kita kata begitu. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa Ramadan, puasa dia pada bulan Ramadan itu kerana beriman. Kerana beriman. Iman dengan mana apa? Yakni membenarkan bahawasanya ia puasa itu daripada Allah. Jadi dia percaya penuh-penuh di dalam hati dianya bahawasanya adalah puasa dan balasan pahala puasa itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya puasa dan pahalanya, maksudnya gitu, bahawasanya puasa Ramadan dan pahala puasa Ramadan itu daripada Allah. Maknanya siapa-siapa saja yang mana dia tu puasa Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Kenapa dia puasa bulan Ramadan? Sebab dia percaya penuh-penuh dalam hati dia bahwasanya puasa Ramadan ni adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia percaya penuh-penuh dalam hatinya apabila puasa dengan secara ikhlas, Allah Taala akan bagi pahala besar kepada dia. Dia beriman begitu, dia percaya begitu. Bukan iman dengan maknanya iman percaya pada Allah, percaya pada Rasul, bukan makna begitu. Itu luas. Iman dengan makna khusus, maknanya dia percaya katanya ini perintahan adalah perintahan daripada Allah. Apabila puasa, Allah akan bagi pahala kepada dia. Sebab Nabi ceritanya begitu. Dia pun percaya mengikut apa yang diceritai oleh Nabi tentang bab puasa. Itu makna imanan. Kerana beriman. Bukan iman seperti iman orang mukmin. Itu makna iman yang luas. Ni beriman dia percaya. Memanglah iman juga. Tapi iman dia percaya kepada bahasa itu perintahan pada Allah dan akan diberi pahala kepada dia apabila dia puasa. Dia percayanya begitu. Dia membenarkan begitu. Dan kerana mengira-ngirakan pahala. Dan dia mengira-ngirakan pahala dengan maknanya dia mengira-ngirakan pahala, bukan katanya maksud betul-betul puasa hari ni berapa banyak pahalanya, puasa hari ni berapa banyak pahalanya. Bukan maksudnya begitu. Maksud dia puasa ini kerana ingin kepada kerana untuk nak tunai ibadat puasa kerana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membalas kepada dia. Jadi dia ni mengira-ngirakan pahala, maknanya dia puasa ini kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain, dan Allah akan beri pahala kepada dia. Bukan katanya macam-macam kita bekerja, kita meniaga hari ni dapat 1,000, pagi dapat 1,000, sebelah pagi dapat 1,000, sebelah petang dapat pula 1,000, kira-kira dapat 2,000 hari ni. Bukan mengirakan pahala begitu, bilang-bilang begitu. Dengan maknanya kosak dianya kerana Allah, mengira-ngirakan pahala.
pada Allah Ta'ala. Mana harap-harap nak dapat pahala daripada Allah, mana dia buat kerana Allah. Dengan sebab dia mengirakan, dia kira-kira nak dapat pahala daripada Allah, nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala, mesti kena kerana Allah. Tak boleh kerana lain. Sebab tu dengan secara ringkasnya mengira-ngirakan pahala daripada Allah, apa maksudnya? Ikhlas. Kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Kenapa boleh kata begitu? Sebabnya kalau tak kerana Allah, tak dapat pahala sebab tak ada ikhlas. Sebab tu mengira-ngirakan pahala maknanya cita-cita nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Cita-cita bahawasanya kalau dia buat begini, Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada dia. Maknanya mesti kena buat kerana Allah. Kalau buat kerana lain pada Allah, Allah tak bagi pahala. Sebab bukan buat kerana dia. Allah Ta'ala kata, kau puasa kerana orang lain, jangan minta dia aku lah. Jangan ingin nak dapat gaji daripada aku dah, sebab kau tidak buat kerana aku. Nak dapat pahala daripada aku, nak dapat gajian daripada aku, mesti kena buat kerana aku. Soalannya Allah Ta'ala perintahnya begitu. Katanya begitu. Jadi mengira-ngirakan pahala pada Allah mestilah berikhlas. Mesti kita puasa kerana zat Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana lain. Itu maksudnya mengira-ngirakan pahala pada Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang puasa pada bulan Ramadan kerananya begitu, tiada ia harap yang lain. Itu maknanya dia mengira-ngirakan pahala nak dapat daripada Allah Ta'ala bagi pada dia, tiada ia harap daripada yang lain. Tak harap nak dapat pahala daripada yang lain. Itu rupa ikhlas. Nak dapat balasan daripada yang lain tidak ada, hanya harap kepada Allah Ta'ala saja. Itu rupa ikhlas. Nascaya diampunkan baginya akan barang yang telah terdulu daripada dosanya. Apa dia barang terdulu yang lepas-lepas mari? Ialah dosa. Maknanya diampunkan dosa-dosa yang telah lepas, yang belum pada ni. Mana kalau kita puasa hari ni, dosa-dosa yang berlaku belum pada ni, semuanya diampun. Dosa yang telah terdulu, mana dosa yang berlaku belum pada kita puasa. Kalau kita puasa hari ni, mana dosa yang sebelum pada ni, yang semalam, yang sebelum pada semalam, dosa yang dilakukan belum pada ni, semuanya diampun. Jadi maknanya suatu kelebihan puasanya ialah dapat keampunan dosa. Tapi itulah kita maklum bahasanya dosa, kalau dosa besar tak diampun melainkan dengan secara taubat. Dosa, kalau dosa besar itu tak diampun melainkan dengan secara taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu jalan ya. Dosa, kalau dosa besar tak ada jalan nak ampun melainkan dengan secara taubat. Tetapi dosa, kalau dosa kecil boleh diampun dengan secara taubat, boleh diampun dengan secara amal kebajikan. Dosa, kalau dosa kecil, boleh diampun dengan secara bertaubat dan boleh diampun dengan sebab buat amalan kebajikan. Lalu tu dalam syarah hadis dia katanya, dosa yang diampun dengan sebab kita puasa bulan Ramadan tu ialah kena kepada dosa kecil saja. Lagi pulanya dosa kecil yang tidak bersangkutan dengan manusia. Hanya semata-mata salah dengan Tuhan. Seperti dengan tengok perkara yang diharam, tengok perempuan ajnabi, kan? Tengok perempuan ajnabi, maka itu salah kerana Allah semata-mata. Maka dosa macam itulah diampun dengan sebab dia puasa. Adapun dosa besar tak ada jalan nak ampun melainkan dengan secara taubat. Maka maksudnya dosa yang diampunnya sini ialah dosa kecil yang tidak bersangkutan dengan manusia, hanya bersangkut dengan Allah Ta'ala. Mana dosa kecil yang mana kita berdosa salah dengan Allah Ta'ala saja, tak salah dengan manusia. Itu saja, dosa itu saja diampun dengan sebab kita berpuasa dan amal-amalan lain, ambil wuduk pun begitu juga, baca Quran sembahyang Jumaat pun mengampunkan juga dosa-dosa kecil. Sebab innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebajikan itu boleh menghilangkan kesalahan, kejahatan.
habis di situ, maka untuk hari ini kita akhir dengan kata dan bersabda Nabi SAW, bermula orang yang puasa apabila berbuka ia selawat atasnya oleh malaikat hingga selesai ia. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم إنا نسألك ما قرأنا وما قصنا وما سمعنا سبحان ربك Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Alamin. Terima kasih, Baba. Terima kasih, Baba. Terima kasih. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Sama. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.